dikasihi Tuhan, bersyukur kalau hari ini kita diberikan kesempatan bersama-sama untuk beribadah. Ibadah adalah tentang Tuhan, bukan tentang kita. Karena kita ingin berjumpa dengan Tuhan, dan biarlah Tuhan berbicara kepada kita. Tuhan berbicara dari awal sampai akhir ibadah, bukan sekedar ketika firman. Tuhan berbicara bisa melalui pujian. Oleh sebab itu mari kita merespon dengan sungguh-sungguh memuji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Selama bulan September kita masuk di dalam bulan ibadah. Dan di dalam hal ini kita boleh belajar bersama-sama memberikan yang terbaik kepada Tuhan di dalam setiap ibadah kita. Dan mari bersama dengan semua ciptaan Tuhan, kita meninggikan Tuhan. Hai semua ciptaan. Hai semua ciptaannya, bernyanyi dan memujilah. Haleluya, haleluya. Sinar mentari memancar, terang lembut bulan di langit. Haleluya, 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 haleluya. Air jernih mengalirlah, bagai musik hidung indah. Haleluya, haleluya. Kaulah sumber terang bakar yang membentangkan harapan. Haleluya, 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 haleluya. Dengan segenap hati kita katakan, hai semua ciptaannya, bersujud dan menyembah. Hai semua ciptaannya, bersujud dan menyembahlah. Haleluya, haleluya. Puji Bapa, Putra dan Roh, puji Dia Allah yang Esa. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Kami naikkan pujian kepadamu ya Tuhan, Allah pencipta semesta alam. Kami datang merespon akan panggilanmu ya Tuhan, sebagai umat yang Tuhan panggil untuk beribadah hari ini. Kami bersyukur untuk kesempatan ini, dan kami ingin memberikan yang terbaik. Kami ingin memuji Tuhan, memuliakan Tuhan melalui suara kami, melalui hidup kami. Kami ingin memberikan yang terbaik dari awal sampai akhir ibadah ini. Kiranya Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami demi namamu yang kudus Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dan biarlah menjadi respon kita atas panggilan Tuhan. Untuk mengingat bahwa kita adalah manusia yang terbatas, manusia yang lemah, dan manusia yang masih kedapatan berbuat dosa. Mari kita datang kepada Tuhan
Kita katakan bila ku ingat salibnya, di situ Tuhan dipaku untuk menebus kita. Mari kita katakan lagu ini. Bila ku ingat salibnya, di situ Tuhan dipaku. Ku tinggalkan kekayaan, buangkan kecoklatanku. Kiranya rasa banggaku hanya kepada salibnya. Ku buang nafsu hatiku, ganti dengan darahnya. Biarlah seluruh tubuh Tuhanku yang tercurah buat kita, membuat kita boleh bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri. Seluruh tubuh Tuhanku tercurah kasih besarnya, tiada kasih selain Tuhan, mahkota duri tandanya. Mari kita menghadap Tuhan yang Maha Kudus, yang Maha Suci. Allah yang tidak bisa dipermainkan oleh manusia. Kita datang kepadanya, mohon kiranya Roh Kudus memeriksa diri kita. Minta pimpinan Tuhan untuk menggerakkan kita, untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Minta pimpinan daripada Roh Kudus. Tak ada manusia yang layak di hadapan Tuhan. Tak ada manusia yang dapat bertahan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang Maha Suci. Setiap daripada diri kita di hadapan Tuhan adalah orang-orang yang berdosa. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, inilah kami ya Tuhan. Orang-orang yang selayaknya tidak ada di hadapan, karena kami adalah orang berdosa. Tapi pagi hari ini ya Tuhan, kami adalah orang yang diberikan anugerah oleh Tuhan. Yang diampuni daripada dosa dan pelanggaran kami. Yang diberi kesempatan ada untuk memuji Tuhan. Itu adalah semua karena anugerah-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau memberikan pengampunan kepada kami. Memberikan kesempatan bagi kami untuk menjalani kehidupan yang baru di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami. Sebagai orang-orang berdosa yang mendapatkan pengampunan, kami ingin terus memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menaikkan mazmur kami kepada Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami ya Tuhan. Demi nama-Mu yang kudus Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Dengarlah bagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 145 ayat 9. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Dan khusus kepada kita yang sudah diampuni dosanya. Mari kita merespon, kita katakan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima
Yesusku. Puji syukur hanya bagi Sekali lagi katakan terima kasih Yesus. kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sebagai orang yang sudah diampuni oleh Tuhan, mari kita mengikrarkan iman kita dan kita hidup di dalamnya, di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita lanjutkan pujian kita kepada Tuhan. Kita katakan ada terang dalam hatiku. Ada terang dalam hatiku, pancarkan terang mulia. Sungguh indah tiada bandingnya, Yesus Kristus terangku. Terang hingga terang mulia, ada surga dalam hatiku. Sejak melihat wajahnya, dan terangi hatiku. Ada dingin dalam hatiku, Kristus Tuhanku puji. Suara hati daya terdengar, dia tetap berkenan. Terang hingga terang mulia, ada suka dalam hatiku. Sejak melihat wajahnya, dia terang di hatiku. Kita katakan ada girang dalam hatiku. Ada girang dalam hatiku, penuh puji dan kasih. Berkat rahmat Tuhan berikan, hatiku gemarlah. Terang hingga terang mulia, ada suara dalam hatiku. Sejak melihat wajahnya, dan terang di hatiku. Selanjutnya untuk mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, paduan suara Entian akan memberikan pujian kepada Tuhan. Kepada rekan-rekan Entian kami persilakan.
我们一起祷告。亲爱的天父上帝， Allah Bapa kami, 你的众儿女在你的爱子耶稣基督里，借着圣灵已经向你献上了我们的敬拜。 anak-anakmu Tuhan di bawah anakmu yang tunggal Yesus Kristus sama Roh Kudus, kami sudah panjatkan puji syukur kami kepadamu. 用我们的心灵和诚实，借着真理向你献上的敬拜。 Dengan roh dan kebenaran kami Tuhan kami panjatkan persembahan kami. 不管是对你的赞美，还是我们的认罪，还是我们的宣信，我们都相信你已经在基督里悦纳。 Baik pujian kami Tuhan, baik juga Tuhan kami mengikrarkan akan pengakuan, Tuhan kami percaya Engkau sudah terima. 愿你赐福接下来的这一段时间， Kira Engkau berkati waktu selanjutnya, 使我们讲的、听的都蒙你的赐福。 sehingga yang menyampaikan, yang mendengar boleh mendapatkan berkat-Mu. 听我们这样的祷告， Dengarlah 奉主 seluruh doa 耶稣 kami. 基督的名， Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. 阿门。 Amin. 亲爱的父老长辈，亲爱的弟兄姐妹，平安。 Dan shalom saudara sekalian dan juga senior kita. 你们今天早上吃早餐了吗？ Pagi ini saudara sudah makan pagi? 很多人笑。如果你吃了，你吃的健康吗？ Kalau saudara sudah sarapan, saudara sarapan yang makanan yang sehat. 昨天我们的恩典师班的老师阿令他就说，你们明天早上要记得要吃一颗鸡蛋。 Dan kemarin konduktor kita, Laus Ali mengatakan besok pagi makan sebutir telur. 使我们更有力量来服侍，也使我们吃了早餐之后应该更好的来敬拜神。 Dan setelah kita sarapan, kita punya tenaga untuk melayani Tuhan. 在这个英文里面有一句话大家知道的 ，We are what we eat。 Saudara, dalam bahasa Inggris ada satu kali mengatakan kita adalah apa yang kita makan. 我们就是我们所吃的。 Maka kita adalah apa yang kita makan. 大家都知道这句话的意思。 Saudara, kita semua tahu makna daripada kata ini. 当然不是说你吃饭你就是饭， Tentu saja bukan berarti engkau makan nasi, engkau nasi. 你吃肉就是肉， Engkau makan daging, engkau daging. 当然不是，对不对？ Tentu saja bukan maksudnya 这句 begitu. 话是要告诉我们，它也是在强调我们所吃的食物对我们的身体健康是很重要，有 Dan 很重要的 kalimat 影响。 ini mau menekankan bahwa makan yang kita makan itu sangat berkaitan dengan kesehatan tubuh kita. 它也是在提醒我们，你要小心你所吃的。 Dan juga untuk mengingat kepada kita, hendaknya kita hati-hati untuk apa yang kita makan. 所以我们大家都很熟悉这句话，对不对？ Maka kita sangat kenal sekali akan kalimat ini. 特别是在现代社会，大家这个健康的常识越来越好。 Dan khususnya pada masyarakat zaman ini, pengetahuan kita tentang kesehatan semakin lama semakin baik. 我们也知道我们所吃的对我们的身体健康影响很大， Dan kita juga tahu apa yang kita makan itu sangat berkaitan dengan kesehatan tubuh kita. 所以我们很多时候知道，但是呢，不一定做得到。 Maka seringkali kita sudah tahu tapi belum tentu kita mampu melakukannya. 比如说， Misalkan, 大家看一些照片哈， sudah lihat foto ini, 什么感觉啊？ apa perasaan saudara? 有流口水了吗 Apakah kita ？ice cream 呢？ es krim, 还有什么？咕噜布， kerupuk, 还有什么？薯片， keripik, 还有什么？油炸食品。 goreng-gorengan. 我相信还有很多很多大家都喜欢吃的食物。 Saya percaya ada banyak makanan yang makanan kesukaan kita. 当我们在这些我们喜欢的食物面前，你发现你所知道的，你常常做到了吗？ Dan ketika kita di hadapan semua makanan ini, apakah kita menyadari apa yang kita tahu itu, apakah kita mampu untuk melakukannya? 我们都知道应该要节制，但是我们常常失去理智。 Kita tahu bahwa kita harus mengontrol diri, tapi seringkali kita kehilangan kontrol diri. 当然我自己也是这样。 Tentu saja saya juga termasuk di dalamnya. 我以前在中国的时候，我 Waktu dulu 基本上不吃冰的、油炸的和这个辣的。 Dan waktu dulu saya di Tiongkok, saya hampir tidak makan yang dingin, yang gorengan, yang pedas. 但是来到印尼之后，发现这么多这些好吃的， Tapi sampai ke Indonesia, saya melihat begitu banyak makanan yang enak. 但是，哎呀，我的身体没有这个福气去承受。
Dan tubuh saya tidak punya berkat demikian untuk menerima. 常常吃了就会很快就会有很不舒服的反应 Dan seringkali begitu saya makan ada respon yang tidak enak. 啊，所以我就没办法，我就知道我要学习节制。 Maka saya tahu saya harus bagaimana mengontrol diri. 大家都知道这个吃的对我们的健康很重要。 Saudara kita semua tahu bahwa makanan itu sangat berkaitan dengan kesehatan tubuh kita. 同样的道理啊 ，We are what we sing， 我们所唱的对我们也是很重要的。 Dan kebenaran yang sama bahwa kita adalah apa yang kita nyanyikan. 这是我们这个月9月份Bulan Musik 的主题， Dan ini adalah tema kita pada bulan September, bulan musik. 也是我们今天的主题。 Dan juga merupakan tema kita pada hari ini. 我不知道大家看到这个题目会有什么感觉。 Saya tidak tahu ketika sudah melihat tema ini apa perasaan saudara. 反正当我看到这个题目，我要预备今天的分享的时候，我是第一次看到这样的表达。 Dan ketika saya melihat tema demikian, saya waktu mau meng-sharingkan, saya punya pernyataan demikian. 因为这句话让我们马上想到是 We are what we eat， 但是 We are what we sing 还是第一次看到。 Tapi seringkali kita kaitkan apa yang kita makan, tapi apa yang kita nyanyikan itu pertama kali saya dengar. 但是这一句话或者说这个主题，大家很容易明白，它是在强调或者是在告诉我们，我们所唱的诗歌对我们的生命和我们的生活是有很重大的影响的。 Dan tema saudara kita bisa mengerti bahwa apa yang kita nyanyikan, lagu apa yang kita nyanyikan, itu sangat berkaitan dengan kerohanian kita. 因为我们作为基督徒，当我们所唱的我们的诗歌，就是在表明我们的属灵的身份。 Karena selaku kita orang Kristen, lagu-lagu yang kita nyanyikan itu sedang menunjukkan identitas dan status kita sebagai orang Kristen. 也是在显示我们的生命。 Dan juga sedang menyatakan akan esensi hidup kita. 这就是为什么教会要为崇拜、为聚会要慎重的选择诗歌的很重要的 Dan 原因。 itulah sebabnya mengapa setiap kali dalam ibadah gereja harus mementingkan puji-pujian yang berbaik. 因为我们唱诗的时候，不是单单唱诗这么简单，因为我们在借着唱诗，在宣告和见证我们的信仰。 Dan ketika kita menyanyi bukan hanya begitu sederhana kita sekedar menyanyi saja, tapi kita sedang memproklamirkan iman kepercayaan kita. 而且当我们在唱的时候，这个诗歌的歌词和音乐，它塑造和影响我们的心灵和我们的生命。 Dan ketika kita menyanyi maka syair atau arti dalam lagu itu akan membentuk akan hidup dan kerohanian kita. 所以有人说，可以这样说，诗歌它是塑造人心灵和属灵生命的老师。 Maka ada orang bisa mengatakan demikian bahwa satu lagu itu merupakan satu guru yang membentuk sikap, karakter dan kerohanian seseorang. 大家都知道，甚至我们都有过经历，很多人刚开始信主的时候，就是因为被诗歌所吸引，是吗？ Saudara kita juga mungkin banyak pengalaman. Ada banyak orang mereka waktu awal percaya pada Tuhan mereka tertarik oleh lagu-lagu rohani. 而当我们信主之后，我们的生命成长，我们面临软弱和挣扎，诗歌更是给我们带来很重要、很 Maka 直 setelah 接、 kita 很大的 percaya 帮助。 kepada Tuhan, maka ketika hidup kita menghadapi pergumulan masalah dan juga beban berat, maka seringkali lagu puji-pujian itu memberikan kita satu kekuatan dan penghiburan. 我们也借着诗歌更加了解、更加理解我们的信仰。 Dan kita juga melalui puji-pujian lagu rohani, kita semakin mengerti, menyelami iman kepercayaan kita. 更加直接而容易的理解圣经的真理。 Dan kita bisa lebih langsung, lebih mengerti, menyelami arti di dalam Alkitab firman 而且 Tuhan. 因着诗歌，我们更容易受感动，得到力量。 Dan juga melalui lagu rohani, kita boleh semakin tersentuh, tergugah hati kita. 所以我们可以回顾，我们每一个基督徒，在我们从信主到成长的过程当中，都没有离开诗歌。 Maka kita bisa mengenang bahwa sejak kita percaya pada Tuhan sampai dalam pertumbuhan Quran kita, kita tidak pernah meninggalkan lagu-lagu rohani. 甚至大家都知道，我们基督教的这个信仰很特别的一点，就是甚至在苦难、在死亡的面前，仍然还可以再唱诗 Dan 歌。 bahkan kita bisa melihat dalam kekristenan, agama Kristen itu, bahkan di dalam penderitaan, bahkan waktu menghadapi maut itu, maka puji-pujian bisa mendatangkan suatu kekuatan dan penghiburan. 诗歌对我们是这么的重要，我相信，当我这样讲的时候，弟兄姐妹，你在回顾你过去哪些诗歌在影响你的生命。 Pujian rohani adalah demikian penting. Saya percaya waktu engkau mengenang kembali kehidupan yang dulu, engkau pasti punya pengalaman demikian. 而且这种影响会持续我们一生。 Dan juga saudara, pengaruh demikian itu bisa akan terus bertahan sepanjang hidup kita. 我自己就是因为还没有信耶稣的时候，在我哥哥家里听他放的那个诗歌，有2首诗歌很吸引我。 Dan saya sendiri waktu belum percaya Tuhan di rumah kakak saya itu, dia
tayangkan lagu-lagu rohani ada begitu menarik saya. 他家里有很多这个诗歌的光碟，然后就趁我在他家玩的时候，他就不停的放。 Maka di rumahnya itu banyak CD rohani dan sengaja waktu saya main ke rumahnya dia putarkan. 啊，那个有2首诗歌，一首是有一条路， Dan ada 2 lagu, satu lagu ada judulnya Satu Jalan. 还有一个是主啊，我愿奉献我自己。 Dan satu lagu lagi judulnya Tuhan saya mempersembahkan diriku. 我不知道大家熟不熟悉这个诗歌 Saya tidak tahu apakah sudah kenal lagu ini. 在中国的很多这个圣诗诗歌本里面都有这个2首 Dan 诗 di 歌 Tiongkok itu banyak dalam buku puji-pujian rohani ada kedua lagu ini. 啊，比如说这个有一条路 Misalkan itu ada satu jalan. 啊，他是这样唱的：有一条路需要我们寻求，这条路更需要我们去走。这条路是被人弃绝的路，又是拯救前人类灵魂的路。这一首诗歌，当时它的歌词和音乐令我很震撼。 Dan lagu itu ketika artinya dan juga nadanya itu sangat menarik saya. 因为他后面还讲了说，有人看了看，有人走了走，有人走了一半，有人走9/10。 Karena lagu mengatakan ada yang melihat, lalu ada yang melewati, ada yang sudah menjalani, tapi menjalani hanya setengah saja. 如果有谁能够坚持到底，将来必有天国的福分为他存留。 Dan kalau ada seorang yang bisa bertahan menjalani sampai akhir, nanti kelak ada satu berkat surgawi akan diberikan kepada dia. 那个时候我还没有信耶稣，我看到这个歌词和音乐，哇，这个还会有这样的诗歌啊！ Dan waktu itu saya belum percaya Yesus, saya dengar, saya coba mengerti artinya itu, kok ada arti yang demikian. 那第2年我再去我哥哥家里玩，他就抓住机会让我参加青年营会，然后我就信主了。 Dan tahun yang kedua waktu saya main ke rumah koko saya, dia ambil kesempatan, dia libatkan saya dalam persekutuan-persekutuan dan akhirnya saya boleh percaya pada Tuhan. 那当我信主大概2、3年之后，蒙上帝呼召的那一段时间，也是因为几首有关奉献自己的诗歌，很受感动。 Dan setelah saya percaya Tuhan 2-3 tahun kemudian juga berapa lagu rohani yang berkaitan dengan persembahan yang sangat menggerakkan hati saya. 我常常想起这些诗歌，如果我唱的时候，我到现在都还会受感动，会流泪。 Maka setiap kali saya ingat lagu itu, ketika saya nyanyikan kembali, saya bisa mencucurkan air mata lagi. 后来就是在那一段蒙召受感动的那一段时间，我自己也受感动的时候也写了几首诗歌。 Dan saya juga di dalam saya tersentuh, terharu, saya juga menuliskan lagu ini. 我才发现，原来我是一个很感性的人。 Dan saya merasakan saya itu seorang yang sungguh bersyukur. 诗歌给我的生命带来很重要的影响。 Maka lagu-lagu rohani dalam hidup saya memberikan satu dampak yang begitu besar. 诗歌不但对我们个人很重要，对教会的崇拜更是重要。 Lagu-lagu rohani bukan hanya bagi kita pribadi begitu penting, tapi juga bagi dalam ibadah gereja sangat penting. 因为教会几乎所有的崇拜、所有的聚会都离不开诗歌。 Karena dalam seluruh ibadah gereja itu tidak bisa terpisahkan daripada lagu-lagu rohani. 而当我们在唱诗的时候，一方面是在见证和宣信我们的信仰， Dan waktu kita menyanyikan itu satu pihak kita sedang menyaksikan, sedang menyatakan iman kepercayaan kita. 同时我们也借着唱诗，使我们的心灵、我们的灵命被这个歌词、音乐所塑造、所影响和喂养。 Dan sekaligus ketika kita menyanyikan, maka rohani kita, maka jiwa kita boleh dipuaskan oleh puji-pujian ini. 这就是为什么教会对诗歌的选择很慎重。 Dan itulah sebabnya mengapa gereja dan memilih lagu-lagu rohani itu sangat penting. 那今天这个主题是很好啊， Dan tema hari ini sangat baik. 但是要预备相应的经文来讲很不容易。 Tapi untuk mencari ayat berpadanan itu begitu 刚 tidak 才 gampang. 翻译员把汉德拉他说这个题目很难， Tadi saya katakan ini tema ini sulit untuk dikhotbahkan. 我看的时候也是觉得很难。 Saya juga melihat sulit. 后来经过很多时间的挣扎之后，就确定只给大家分享1节经文。 Dan kemudian melalui pergumulan itu maka saya putuskan ada satu ayat yang mau saya seringkan pada saudara. 啊，就是大家熟悉的这个圣经当中很重要的3章16节哥罗西书的。 Yaitu Kolose pasal ketiga ayat ke-16. 这个经文说，当用各样的智慧，把基督的道理丰丰富富的存在心里，用诗章、颂词、灵歌彼此教导，互相劝诫，心被恩感，歌颂神。 Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain.
dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. 那这节经文跟我们今天的主题有什么关系呢？ Dan ayat ini apa kaitannya dengan tema kita pada hari ini? 看得出来吗？ Apakah kita bisa melihatnya? 有关系啊， Ada kaitannya. 因为这节经文跟敬拜和诗歌有关。 Dan karena ayat ini berkaitan dengan satu penyembahan. 不过要理解这节经文呢，我们可能更好的是要参考原文或者一些其他的主要的中英文译本啊，他们可以帮助我们理解。 Kalau kita mau mengerti perikop ini, maka kita harus mengerti akan perikop-perikop selanjutnya, akan menolong kita semakin mengerti ayat ini. 因为这个和合本的翻译，不是特别理想啊。 Karena terjemahan dalam bahasa Mandarinnya tidak terlalu ideal. 那大家可以看一下新译本的翻译， Kita lihat terjemahan barunya. 他是这样说的：他说，你们要让基督的道丰丰富富的住在你们心里，以各样的智慧彼此教导，互相劝诫，用诗章、圣诗、灵歌，怀着感恩的心歌颂神。 Ya, dalam terjemahan Indonesia itu lebih tepat seperti terjemahan Mandarin yang baru itu. 那这一节经文跟敬拜和诗歌具体有什么关系呢？ Saudara, ayat ini apa kaitannya dengan satu ibadah dan puji-pujian? 保罗当时为什么对哥林多教会的弟兄姐妹要讲这样的话呢？ Dan Paulus mengapa pada waktu itu berkata pada jemaat di Kolose kata-kata yang demikian? 啊，原来如果你去读那个前面的第2章和第3章的经文，你就 Kalau 会 kita 知道 perhatikan pasal kedua, pasal ketiga, maka kita bisa mengerti. 啊，当时哥罗西教会他们就是在敬拜上出了问题。 Maka pada waktu itu jemaat di Kolose itu mereka di dalam penyembah dan ibadah itu ada masalah. 比如说他们的这个基督教的信仰混杂着犹太教和异教的信仰。 Dan misalkan iman kepercayaan kekristenan mereka itu mereka campur adukan dengan agama-agama kepercayaan yang lain. 然后去注重这些表面的宗教礼仪， Maka mereka lebih konsen, lebih mementingkan satu penyembahan yang kelihatan depan mata saja. 然后他们搞得很神秘，然后去敬拜天使。 Lalu mereka itu menyembah begitu misterius sampai mereka juga menyembah kepada malaikat. 去追求那些神秘的幻觉、幻象， Dan mereka mencari satu ilusi-ilusi yang misterius. 然后又受这个禁欲主义的影响，但以为要靠着自己能够去克制自己的肉身，来克服自己的肉体和私欲。 Dan mereka juga melalui satu pengertian bahwa mereka juga harus menaklukkan keinginan hawa nafsu mereka. 所以教会的敬拜呢就很乱， Maka di dalam ibadah gereja itu begitu kacau balau. 那信徒的灵命也受到负面的影响。 Dengan demikian juga kerohanian pada jemaat juga menghadapi satu dampak yang negatif. 而这样的状况显然跟主耶稣的教导怎么样真正的敬拜是相违背的。 Maka kondisi yang demikian itu sangat berlawanan dengan pengajaran Yesus di dalam penyembahan yang sejati. 但是他们自己不觉得，觉得自己很属灵呐、 Tetapi mereka tidak merasakan, mereka merasakan mereka sudah sangat rohani. 你看我的这个信仰很丰富啊， Dan kalian lihat bahwa apa yang kami percaya, apa yang kami lakukan begitu 我 berkelimpahan. 追求那些神秘的，你有吗？ Bahwa kami mencari hal yang aneh-aneh, yang misterius. 啊，我苦大己身，你做得到吗？ Dan bagaimana saya itu menyiksa diri, menyakiti diri untuk supaya kelihatan rohani. 那这些怎么样影响他的敬拜，影响他们的诗歌呢？ Dan bagaimana semua ini mempengaruhi akan ibadah mereka. 圣经没有明说， Alkitab tidak menjelaskan dengan 但 jelas. 是我们可以想象， Tetapi kita bisa 一 membayangkan 个教会受这一些的影响，那么他在选择诗歌，他所唱的诗歌会不会受影响？ satu gereja kalau mereka dipengaruhi pengaruh yang demikian, maka ketika dalam ibadah mereka memilih lagu-lagu rohani, apakah mereka pasti akan terpengaruh atau tidak? 肯定会受影响，是不是？ Maka pasti akan terpengaruh. 而他们选择的那些诗歌，很有可能就是有可能就会违背圣经，然后呢，反过来又对他们的生命造成负面的影响。 Dan lagu-lagu yang mereka pilih mungkin juga akan berlawanan dengan kebenaran Alkitab dan bahkan juga mungkin mendapatkan satu pengaruh dampak yang negatif terhadap kerohanian mereka. 所以保罗呢，就在第2章、第3章里面，借着几大段的经文来劝勉他们。 Maka Paulus dalam pasal kedua, ketiga, mulai 2 pasal ini, Paulus menasihati mereka. 他在第2章里面告诉他们，意思是说，耶稣基督已经钉十字架了，这已经够了。 Maka dalam pasal kedua, Paulus berkata pada mereka bahwa Yesus Kristus sudah disalibkan, semua ini sudah cukup. 你不要再混杂其他的东西。 Dan janganlah dicampur adukan, dikacaukan dengan hal-hal yang lain lagi. 我们这个信仰不要去注重表面的东西， Bahwa iman kepada kita tidak perlu mementingkan hal-hal yang lahiriah. 就像保罗说的，以耶稣并他钉十字架，以福音为核心。 Maka seperti Paulus mengatakan bahwa
Yesus Kristus sudah disalibkan, itulah menjadi inti daripada iman kepercayaan saya. 你那些追求奥秘的那些神秘的东西，它指向的无非不就是耶稣吗？ Maka kalian yang mencari hal-hal yang aneh-aneh, yang misterius itu, bukankah itu sudah berlawan dengan Yesus Kristus? 然后你以为靠着你自己的毅力，靠着你自己能够对付、能够克服、能够胜过你的肉体和情欲吗？ Lalu engkau macam pengertian bersandar kepada kemampuan dirimu, kemampuan itu, maka engkau bisa menaklukkan, menguasai akan hawa nafsumu. 不能够的， Tidak bisa 也没有必要。 dan juga tidak perlu. 唯靠基督， Hanya bersandar kepada 唯 Kristus, 信基督。 hanya percaya kepada Kristus. 所以在第3章接下来他就讲了一个在基督里面的新人，他个人的生活应该是怎样的， Maka di dalam 教会的生活是怎样的， Maka- 一直到第4章第1节要告诉他们家庭生活是怎样的。 Maka dalam pasal ketiga dia berbicara bahwa kita menjadi manusia ciptaan baru. Bagaimana kehidupan kita di gereja, bagaimana kehidupan kita pribadi, bagaimana kehidupan kita dalam keluarga kita. 而在12到17节呢，这一段就是讲的这个在基督里面的新人，他们的教会生活是怎样的。 Maka ayat 12 sampai 17 bicarakan bahwa kita adalah manusia ciptaan baru. Bagaimana kehidupan kita di dalam gereja. 那保罗在这里面就告诉我们， Maka posisi ini berkata kepada kita. 你既然在基督里面了，你就应该穿上作为新人基督里面的新人的性情。 Maka kalian itu dalam Kristus hendaknya kalian mengenakan satu manusia baru, Ya, punya justru satu sifat rohani yang baru. 也就是说，你应该有基督的新生命 Engkau harus punya satu sifat-sifat manusia baru. 啊，要有美德， Ada kebajikan, 要有爱心， ada kasih, 要有平安在你的心里做主， ada damai sejahtera di dalam hatimu, 要有感恩的心， ada satu hati ucapan syukur. 然后应该有聚会敬拜的生活。 Lalu ada satu kehidupan kita di dalam bersekutu. 而这个聚会敬拜的生活，就是第16节所要告诉我们的。 Maka di dalam persekutuan satu penjaman yang dimaksudkan yang dikatakan dalam ayat ke-16. 第16节就是告诉我们教会的敬拜生活的原则。 Maka di dalam ayat ke-16 itu berkata kepada kita prinsip-prinsip kehidupan ibadah gereja. 而这个原则有3点， Maka Sangat prinsip ini ada 3. 第一个就是这一节经文前面说的， Yang pertama yang dikatakan di depan tadi, 要让基督的道丰丰富富的住在我们的心里。 biarlah firman Kristus itu diam di dalam diri kita dengan berlimpah-limpah. 要以道为先，以道为重。 Maka kita harus mengutamakan firman, kita harus mementingkan firman. 这就意味着我们需要好好常常去研读、去默想、去应用圣经。 Maka artinya kita seringkali kita membaca firman, kita mendengar firman, kita bagaimana mengaplikasikan firman. 是基督的道能够融入在我们的生命里面， Agar firman Tuhan bisa melebur di dalam hidup kita. 然后呢，就要以各样的智慧来彼此教导、互 Yang 相 kedua 劝诫。 adalah kita dengan berbagai hikmat, kita saling menasihati, kita saling menguatkan. 这是一个彼此相交的生活原 Ini 则。 adalah satu kehidupan komunitas yang saling menguatkan. 当我们学习了基督的道，学习了圣经的真理之后，我们就能够去彼此教导、彼此劝诫、 Dan 互 waktu 相劝 kita 诫。 belajar firman Tuhan, kita belajar kebenaran firman. Maka kita bisa saling mengajar, saling menasih, dan saling 而 menguatkan. 且有从神、从圣经真理而来的智慧， Dan itu kita punya hikmat yang datang daripada firman Tuhan, dari kebenaran 不是 Tuhan. 属世的智慧。 Dan bukan hikmat dunia. 我们需要这样， Kita perlu 因为 demikian. 我们每个人都有盲点， Karena setiap kita ada satu titik kelemahan kita. 我们都有时候会忘记， Kadang-kala kita bisa lupa. 都有时候会软弱，甚至会跌倒。 Kadang-kala kita bisa lemah, bahkan kita jatuh. 所以我们需要彼此教导、互相 Maka 劝诫。 kita harus saling mengajar, saling menasihati. 而当基督的真理啊能够融入在我们的生命之后呢， Dan waktu kebenaran Kristus bisa melebur masuk dalam diri kita, 我们就口唱心和的用诗章、圣诗、灵歌，怀着感恩的心就来歌颂 maka 神。 kita bisa dengan mulut kita, dengan hati kita, kita bisa menyanyi dengan mazmur, dengan puji-pujian. 就是第3个。 Itu yang ketiga. 那这里面的诗章就是指诗篇 Maka di sini dikatakan mazmur 啊，圣诗大家都知道。 dan nyanyian rohani kita tahu. 然后灵歌是指属灵的这些短歌。 Dan juga lagu rohani itu ragu-ragu pendek. 大家你看在很早以前就有了，2000 Dan 年 kita 前就有 lihat 了。 jauh-jauh 2000 tahun yang 他 lalu 们 sudah ada. 把诗篇拿来唱，也有圣诗，还有属灵的短歌。 Dan mereka akan nyanyi pujian dengan nyanyi mazmur, nyanyi lagu-lagu hymn, nyanyi lagu-lagu pendek. 大家从这里面的原则，你就可以知道， Maka dari ini kita bisa tahu
如果一个敬拜和赞美离开了圣经的真理， Maka satu pujian, satu penyembahan kalau sudah meninggalkan kebenaran Tuhan, 无论你的敬拜、赞美、你的唱歌，你感觉多么享受、多么兴奋、多么自我满足， baik seberapa baiknya pujianmu, engkau merasa menikmati, engkau antusias, engkau merasa puas, 都有可能只不过是体贴我们个人的肉体，甚至是自娱自乐罢了。 ada kemungkinan itu hanya untuk memuaskan kebutuhan, keinginan jasmani kita saja. 换句话说，如果是轻薄的、肤浅的、不符合圣经的这样的诗歌，它一定会塑造出生命肤浅的基督徒。 Dengan perkataan sesuatu yang rendah, yang kurang berkualitas, maka pasti akan membentuk satu hidup yang tidak begitu berkualitas dan begitu rendah juga. 所以保罗在接下来的第17节就告诉我们说， Maka Paulus dalam ayat ke-17 berkata kepada kita, 他是要告诉我们，教会的生活，无论是你的言行，都应该要奉主耶稣基督的神圣之名，透过中保耶稣基督来感谢父神。 dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. 这是蒙神悦纳和赐福的基础。 Ini merupakan dasar satu ibadah yang diperkenankan, yang diterima oleh Tuhan. 那从这个原则我们可以看到， Maka dari prinsip ini kita bisa 一个就 melihat, 是圣经真理， yaitu pertama adalah kebenaran Alkitab, 一个就是信徒相交， yang kedua adalah di mana orang-orang percaya saling bersekutu, 还有一个就是敬拜赞美。 dan juga satu pujian penyembahan. 大家看到了吗？ Kita lihat, 这是教会聚会和集体敬拜不可缺少的三个重要的 dan 组 ini 成部分， merupakan dalam tata ibadah gereja yang tidak boleh kekurangan 3 poin ini, 也是我们作为基督徒我们属灵生命的象征， dan juga merupakan satu lambang simbol kehidupan Kristiani kita, 是我们灵命成长的主食和营养素。 dan juga merupakan unsur daripada pertumbuhan kerohanian kita. 而诗歌在这个过程当中，在这个敬拜赞美里面占了很重要的地位。 Dan pujian lagu-lagu rohani ini dalam bagian ini mengambil porsi yang sangat penting. 而这个诗歌呢，应该是来自于，也同时也反映圣经的真理。 Dan lagu-lagu rohani harusnya datang dari kebenaran Alkitab, juga merefleksikan kebenaran Alkitab. 而诗歌呢，应该是促进信徒的彼此相交团契。 Dan lagu-lagu rohani harusnya juga masuk di dalam komunitas persekutuan gereja jemaat Tuhan. 那诗歌呢，也帮助我们也借着诗歌来敬拜赞美。 Dan juga melalui lagu-lagu rohani juga menolong kita, melalui puji-pujian ini kita datang menyembah kepada Tuhan. 显然，诗歌是很重要的。 Dan memang lagu rohani itu sangat penting. 那刚才我们在前面说了，我们就是我们所吃的。 Dan tadi kita sudah katakan, kita adalah apa yang kita makan. 那现在我们说，我们也是我们所唱的。 Dan sekarang kita katakan, kita adalah apa yang kita nyanyikan. 所以我们知道诗歌的选择是很重要的。 Maka kita sadar bahwa pemilihan lagu-lagu itu sangat penting. 那就像你吃饭是为了身体健康，对吗？ Sama seperti waktu engkau makan adalah demi kesehatan tubuhmu. 但是吃饭同时有个重要的目的，也是为了彼此之间的关系，对不对？ Dan waktu kita makan juga punya tujuan yang lain adalah untuk relasi sesama kita. 唱诗也是这样， Demikian juga waktu kita menyanyi. 我们所选的、所唱的诗歌，应该是为了我们灵命的健康。 Dan lagu-lagu yang kita pilih, yang kita nyanyikan juga harusnya demi untuk pertumbuhan kesehatan kerohanian kita. 同时也要促进弟兄姐妹之间肢 Dan 体 juga 的关系。 sekaligus juga itu mempererat akan relasi persekutuan sesama umat yang percaya. 所以我从这里面就总结出这个教会的这个敬拜诗歌的选择应该遵循这样的原则。 Maka dalam hal ini saya coba mengkonklusikan prinsip-prinsip dalam kita memilih nyanyian rohani untuk ibadah gereja. 就是要你所唱所选的诗歌应该是源自于圣经真理，同时又要反映和传递圣经真理。 Yaitu nyanyian yang harus berasal daripada kebenaran firman Tuhan, dan juga kita harus juga bisa diterapkan untuk persekutuan relasi dengan umat Tuhan. 同时，这个诗歌呢，也要适用于信徒的相交和敬拜的赞美。 Dan juga lagu ini juga boleh diterapkan dalam persekutuan penyembahan dan pujian orang-orang percaya. 所以大家要小心， Maka kita harus hati-hati. 你所选所唱的诗歌， Lagu yang engkau pilih, lagu yang engkau nyanyi, 你可以照着这个原则去 engkau 想 bisa 去思考。 setuju dengan prinsip-prinsip ini engkau pilih, engkau nyanyi. 因为如果违背了这样的原则的话，那个诗歌会对我们的生命，然后对教会的敬拜是会带来负面的影响。 Dan karena kalau kita melanggar prinsip-prinsip, maka lagu itu juga akan punya satu dampak yang negatif pada kita dan juga sangat mengganggu dalam ibadah gereja.
我自己受感动时候写的诗歌，也都是很明显是因为我根据我所明白的圣经的真理来写的。 Dan saya sendiri waktu tersentuh untuk menulis lagu itu, maka juga berkaitan dengan kebenaran Alkitab. 所以你看一首诗歌，如果它违背了圣经的真理，那个就 Maka 要小心。 ketika engkau perhatikan satu syair lagu itu, kalau dia sudah berlawanan dengan kebenaran Alkitab, 如果从这个原则、从这个角度来讲，我们国语堂的这个弟兄姐妹是很有福的。 dan kalau dari prinsip ini, dari sudut pandang ini, maka jemaat daripada GKY itu sangat beruntung. 我不知道大家有没有意识到这一点？ Apakah kita sungguh menyadari hal ini? 你们觉得在国语堂聚会，作为国语堂的会友是有福的吗？ Apakah sudah merasa sungguh bahagia, beruntung, sudah bisa beribadah di GKY? 可能每个人的答案会不一样啊。 Mungkin setiap jawaban kita 但 berbeda-beda. 是我希望你们从心里面觉得是有福的。 Tetapi saya mengharapkan dalam hati saudara sudah merasakan itu satu beruntung saudara. 至少我们可以看到国语堂的这个崇拜的程序是设计得非常好的。 Setidaknya kita bisa melihat bahwa tata ibadah liturgis gereja GKY itu disusun begitu baik. 从今天的分享，大家再回顾一下我们教会的崇拜。 Maka dari renungan hari ini, maka kita coba merefleksikan kembali Yesus- tata ibadah gereja. 也许你已经一周一周的已经反复了好多次了， Dan mungkin sudah setiap minggu sudah berulang-ulang kali. 但是你想想，教会一刚开始就有 prelude， Maka sudah bayangkan begitu kita mulai ibadah ada prelude-nya, 然后默祷， kemudian ada saat teduhnya, 然后有宣召的经文， kemudian juga ada panggilan ibadah. 然后我们又用诗歌来赞美， Kemudian kita dengan lagu-lagu pujian kita menyembah 然后 Tuhan. 再向神献上赞美的祷告。 Lalu kita juga panjatkan satu doa kita pada 在 Tuhan. 这样一位的上帝面前，我再想想我是一个怎样的人，所以有认罪、 Maka di hadapan Tuhan kita coba membayangkan kita adalah manusia yang bagaimana. Lalu kita 唱 mengaku dosa, 认 bertobat. 罪的诗歌和 Dan ada lagu-lagu 献上认罪的祷告， bertobat. Kita menyesal dosa kita, kita berdoa. 然后又献上感恩的诗歌，是吗 Lalu juga ada lagu-lagu kita mengucap syukur. 然后再唱诗歌预备听到， Kemudian kita nyanyi lagi lagu untuk persiapkan hati kita mendengar firman. 然后我们在上帝面前有回应， Dan kemudian di hadapan Tuhan kita ada satu respon. 借着唱诗来奉献。 Melalui puji-pujian kita memberikan persembahan kita. 到了最后面的时候，还有牧师带领我们，还有唱其他的诗歌， Dan sampai terakhir ada pendeta pimpin kita menyanyi lagu-lagu yang lain. 还有祷告，还有祝福等等。 Kemudian ada doa berkat dan lainnya. 这个是很符合神学的 Dan 敬 ini 拜的神学。 sangat satu tata ibadah yang sangat teologis. 大家意识到了吗？ Apakah sudah kita merasakan? 要感恩吗？ Mau tidak kita mengucap syukur? 让我们这个时候就向神献上感恩，好不好？ Biarlah saat ini kita panjatkan syukur kita pada Tuhan. 我们一起说：感谢主，赞美主， Sama-sama kita akan puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. 感谢主， Puji Tuhan. 赞美主， Terima kasih Tuhan. 感谢上帝，让我能够在一个符合圣经真理的一个有很好的崇拜的教会里面聚会。 Kita bersyukur pada Tuhan kita bisa beribadah satu gereja dengan satu tata ibadah yang sesuai dengan kebenaran firman 大 Tuhan. 家这样可能没有什么感觉。 Dan mungkin kita rasa gitu kita tidak merasa apa-apa. 如果你去参加那些异端乱七八糟的教会，你比较你就是有感觉了。 Dan kalau sudah pergi ke mungkin ibadah gereja yang lain yang ibadah tak ibadah kacau balau sudah bisa membedakan. 那我以前在国内的时候，就还在工作的时候，就被同事带到异端里面去聚会。那个时候我不知道啊。 Dan waktu saya di Tiongkok, waktu saya masih kerja, saya diajak teman-teman pergi persekutuan yang pengajaran yang sesat. 大家知道那个敬拜是怎样的吗？ Sudah tahu bagaimana mereka beribadah. 我只参加过一次，永生难忘。 Dan saya cuma ikut sekali seumur hidup, saya tidak bisa lupa. 他们敬拜的时候，带领的人弟兄姐妹就都这样，一直是这样， Yang tangannya terus begini, 然后好像很入迷， seperti mereka begitu masuk keras. 然后唱诗， Mereka nyanyi, 然后祷告， doa, 祷告的时候叽里咕噜不知道说什么， dan Tuhan jawab keruk-keruk, dia tidak tahu apa yang diomongin. 然后呢，他 Kemudian 哭， menangis, 哭了之后过会儿还又笑， saat menangis kemudian tertawa terbahak-bahak. 大家你知道吗？ Sudah tahu? 这样的崇拜，那个好像很怎么说？非常有气氛。 Dan ibadah itu seperti begitu, suasananya seperti begitu. 而他们也觉得这是圣灵充满的表现。 Dan mereka juga merasakan itu adalah tanda-tanda 他们也是 identitas 这样 dipenuhi 教 Roh 导的。 Kudus. Mereka juga demikian mengajari. 但是有意思的就是，他们内部有一个20多岁的弟兄，在这样个环境下很长时间了，但是他怎么就进不了这个状态？ Tetapi ada seorang saudara usia 20 tahun lebih, dia sudah ikut studi itu sudah lama, tapi dia nggak bisa masuk dalam
suatu keadaan demikian, 那领袖就会说：“你还没有被圣灵充满。” maka pemimpinnya akan menegur dia, kamu masih belum dipenuhi Roh Kudus. 那我和那个同事去参加的时候，我们敬拜的时候也是心里很平静，也没有办法进入这种状态。 Maka saya dengan rekan itu kami masuk, kami tenang, nggak bisa ikut-ikutan mereka. 结果散会之后，那个领袖跟他交流的时候，我 Kemudian 们不能够赞同他的意见， waktu kami ngobrol sama dia, kami tidak bisa setuju pendapat dia. 他们就说：“你们仗着自己是老师，骄傲，听不进别人说 Mereka 的话。” mengatakan kalian beranggapan kalian itu guru sombong. 弟兄姐妹，一个符合圣经真理的崇拜，还有所选的诗歌，对我们是很重要的。 Saudara, satu ibadah yang sesuai dengan kebenaran Tuhan dan lagu-lagu rohani yang kita pilih itu sangat penting bagi kita. 不过我相信大家也明白， Tapi saya percaya saudara sudah mengerti. 教会的敬拜设计的再好， Dan tata ibadah gereja seberapa baik pun disusun 诗歌选的再好， dan seberapa baik pun lagu-lagu rohani itu dipilih 敬拜的团队和音乐再好， dan bagaimana juga WL single pemain musik dilakukan sebaik apapun juga 也不能保证每一个参加聚会的人，他就一定会被圣灵充满， dan 就一定 juga 会感动。 tidak akan menjamin bahwa setiap jemaat ikut itu dia pasti akan dipenuhi Roh Kudus. 为什么呢？ Mengapa? 因为敬拜者自己的心态态度是很关键的。 Karena sikap kita itu sangat berkaitan sekali. 所以大家明白了吗？ Maka kita mengerti 在一个很好的教会的聚会， dalam satu ibadah gereja yang baik kita 如果我们的 beribadah. 生命很难成长，我们很少受感动， Kalau 主要原 hidup 因是因为我 kita, 们自己。 rohani kita tidak bisa bertumbuh, kita jarang tersentuh hati kita, kita harus introspeksi diri kita. 我自己刚开始去马郎去沙读书的时候， Dan 也有过这样的体验。 Waktu saya awal-awal saya studi teologi di saat Malang, saya punya pengalaman demikian. 那个沙，大家知道沙那个崇拜厅那么好， Saudara tahu bahwa dalam ibadah di saat itu begitu baik. 敬拜的诗歌团队音乐非常好。 Lagu-lagunya, WR-nya, musiknya semua baik. 那奇怪，我怎么敬拜的时候心里好像没什么感觉呢？ Aneh waktu dalam ibadah itu mengapa hati saya tidak merasa 因为 apa-apa. 感受不到神的同在。 Saya tidak merasakan kehadiran Tuhan. 我在国内教会，我们自己的教会连诗情都没有，大家就这样唱哇，唱得感动的泪流满面 Waktu。saya di Tiongkok itu nggak ada alat musik, semua nggak ada. Saya nyanyi bisa mencucurkan air mata. 后来我慢慢意识到，哦，原来问题不是因为这个环境，其实环境非常好。 Dan kemudian saya akhirnya menyadari, sebenarnya bukan karena lingkungan keadaan. Sebenarnya lingkungan keadaan itu sudah sangat baik. 是因为我自己没有预备好心， Tetapi saya sendiri yang tidak siapkan hati. 每次敬拜的时候匆匆忙忙， Maka setiap kali datang ibadah terburu-buru. 然后敬拜唱诗的时候，我都可能还在想着学习， Dan waktu dalam penyembahan ibadah menyanyi, saya masih mikirkan hal 还 yang 想着其 lain. 他的事情， Saya pikirkan hal-hal yang lain. 就没有办法专心，然后也能够很好的去进入敬拜。 Maka tidak bisa fokus, tidak bisa baik-baik masuk di dalam penyembahan. 这就是为什么主耶稣告诉我们要用心灵，要借着真理来敬拜他。 Itulah sebabnya Yesus berkata bahwa kita hendaknya kita menyembah dengan roh dan kebenaran. 而在教会的敬拜当中， Maka dalam penyembahan dalam gereja, 圣餐是很重要的圣礼。 maka perjamuan kudus merupakan sakramen yang sangat penting. 而在圣餐的整个的过程里面， Maka dalam proses sakramen perjamuan kudus, 通常也离不开诗歌。 seringkali kita tidak terpisah daripada 这个 pujian. 不是今天就有的， Dan ini bukan pada hari ini saja ada. 大家知道， Kita tahu 在耶稣设立圣餐的时候就是这样的。 waktu Yesus membangun perjamuan kudus, dia sudah mengadakan demikian. 在马可福音里面有记载， Dalam Injil Markus mencatat demikian. 耶稣跟门徒过了最后一个逾越节， Maka kata Yesus mereka sudah makan bersama dengan murid-murid melatih. 而逾越节就是要纪念耶稣神曾经对他们的救赎。 Dan hari Paskah dan untuk mengingat bagaimana Tuhan sudah pernah menyelamatkan mereka. 而这个逾越的羔羊，其实上就是指向耶稣。 Dan domba Paskah itu sebenarnya sedang menunjuk kepada Yesus. 而在整个他们逾越节的晚餐的过程当中，他们会喝葡萄汁、吃无酵饼、吃苦菜，同时会唱很多的诗歌。 Dan pada waktu mereka mengadakan malam Paskah, mereka makan roti dan minum anggur itu, mereka juga waktu bersama juga bisa menyanyikan lagu-lagu. 而这个诗歌叫哈利路诗篇，也就是诗篇113篇到118篇。 Lagu itu ada Mazmur 101 sampai 130. 而耶稣在最后还跟他们一起唱诗，一起这个过逾越节的晚餐，同时也设立了圣餐。 Dan waktu malam Yesus mengatakan Paskah, maka Yesus juga menyanyi bersama dengan mereka.
他马上就要受难了， maka dia sebentar lagi akan menderita. 但是他还在跟门徒一起唱诗赞美， Tapi dia masih tetap menyanyi puji-pujian bersama dengan murid-murid 在敬拜。 dalam penyembahan. 一方面是要传承逾越节的这种传统， Di satu sisi bahwa menggenapkan tradisi malam Paskah. 而这个逾越节就是直接在耶稣的身上应验。 Dan malam Paskah itu sudah digenapi pada diri Yesus. 而从此以后，圣餐就会取代逾越节。 Maka sejak saat itu maka sekalian perjamuan kudus sudah menggantikan Paskah itu. 因为耶稣就是那替罪的羔羊， Karena Yesus adalah domba yang disembelih. 他同时也借着这个逾越节的晚餐唱诗、设立圣餐，dan 他 dia 去体验父神救赎的计划。 Melalui perjamuan kudus itu dia juga makan roti, minum anggur dan juga menyanyi puji-pujian untuk merenungkan kembali rencana Allah Bapa menggenapi karya keselamatan. 预备自己有完全顺服的心，来接受马上就到的受难。 Untuk mempersiapkan dirinya sendiri. Untuk bagaimana menerima sebentar lagi dia akan naik ke atas kayu salib. 那刚好我们今天圣餐， Dan hari ini kita adalah perjamuan kudus. 圣餐当中的诗歌，盼望能够给我们带来提醒和感动。 Dan lagu-lagu perjamuan kudus kiranya bisa juga menyentuh hati kita. 不要让圣餐成为一个只是一个外在的礼仪而已。 Dan janganlah biarkan perjamuan kudus jadi satu rutinitas lahiriah saja. 我们一起来唱，求主拨开生命之饼的第1节和第2节。 Tuhan pecahkan roti ini bait pertama dan kedua. 我们一边唱一边体验这首圣诗。 Biar kita sambil nyanyikan, kita sambil coba menyelami artinya. 弟兄姐妹可以一起唱。 Kita nyanyi bersama-sama bagian ini. 一边唱一边向神献上敬拜。 求主为我掰开生命之饼，正如当年败兵在加利利。我愿看主神经，见主容面。 主，我心真渴慕你生命语，求主祝福真理生命的饼，如昔祝福百病在加利利。我心因你的事。 所连的托，心灵欢喜快乐与主同行。弟兄姐妹，我要邀请大家来祷告。 Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. 我们要在主和圣餐的面前祷告。 Kita mau berdoa di hadapan Tuhan dalam sakramen perjamuan kudus. 为着我们每一次在主的面前是怎样敬拜的。 来祷告， biarlah kita bertanya pada diri kita setiap kali kita di hadapan Tuhan kita dengan sikap bagaimana berdoa pada Tuhan. 也为着我们的教会，还有普世的教会的敬拜，还有唱诗来祷告。 Kita juga berdoa untuk penyembahan gereja Tuhan di seluruh dunia dan juga puji-pujian mereka. 我们求主赐给我们正确的心态、敬拜的态度， Kita mohon Tuhan berikan kita satu sikap hati yang benar. 使我们在每一次的敬拜、每一次的唱诗当中，我们的生命能够得到成长， Akan setiap kali dalam ibadah kita, dalam setiap pujian kita, 我们的教会也能够得到更新。 gereja kita mau ada satu pembaharuan. 我们每一个人在主的面前做回应的祷告。 Dan biarlah kita meresponi, kita berdoa hadapan Tuhan. 亲爱的天父，我们在你的爱子耶稣基督里，靠着圣灵向你献上我们的感恩。 Allah Bapa, kami dalam anak-Mu yang terkasih bersama Roh Kudus, kami panjatkan puji syukur kami kepadamu. 因为你已经
把你的爱子的生命为我们献上， Karena Engkau telah menyerahkan anakmu yang terkasih Kristus untuk kami. 使我们得到新的永恒的生命。 Sehingga kami dapatkan hidup yang kekal, hidup yang baru. 我们实在应该敬拜赞美，直到永远。 Kami seharusnya kami memuji, kami menyembah Engkau sampai selama-lamanya. 愿我们每一个弟兄姐妹， Biarlah kami setiap saudara-saudari kami, 你在地上所有的教会， seluruh gerejamu di seluruh muka bumi ini, 能够蒙真理的圣灵的引导， bisa dituntun oleh kebenaran firman-Mu. 使我们的敬拜、我们的诗歌能够合你的心意，讨你的悦纳。 Sehingga penyembahan kami, puji-pujian kami boleh setur hati Tuhan, boleh berkenan kepada Tuhan. 也蒙主你的赐福， Dan juga boleh diberkati Tuhan. 因为我们需要敬拜你， Karena kami perlu menyembah 我 Engkau. 们需要唱诗敬拜你。 Kami perlu menyanyi memuji Engkau. 主要不是因为你需要， Tuhan bukan karena Engkau membutuhkan, 而是因为我们需要。 tetapi kami yang membutuhkan. 因为我们软弱的生命需要借着唱诗敬拜来得力量、得更新。 Karena hidup kami yang lemah ini Tuhan, kami perlu melalui puji-pujian rohani kami memperoleh kekuatan. 恳求天父帮助我们， Kiranya Tuhan tolong kami, 让我们珍惜我们的每一次的敬拜， sehingga kami menghargai setiap penyembahan 用 kami. 心灵诚实好好的唱诗， Dengan roh dan kebenaran kami menyanyi dengan baik, 使我们的生命得到喂养， agar rohani kami boleh mendapatkan makanan. 灵命不断的成长， Dan rohani kami boleh terus bertumbuh. 从而不断的更好的能够来荣耀你，也成为别人的祝福。 Dan kami boleh terus memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. 愿主你赐福我们每一个弟兄姐妹， Kira Tuhan Kau berkati setiap saudara kami. 赐福地上所有的教会， Berkatilah gerejamu di bumi ini. 为着你自己荣耀的缘故，来自己亲自来施恩。 Kemuliaan-Mu Tuhan Engkau memberkati. 你也赐福我们接下来的时间， Engkau berkati waktu kami selanjutnya 预备我们的心来 Siapkan hati 领 kami 圣餐来敬拜你。 untuk menerima perjamuan kudus. 这样祷告交托，奉主耶稣基督的名， Kami berdoa menyerahkan demi nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. 愿主赐福大家。 Tuhan berkati kita semua. Syukur untuk apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan tentunya dengan kematian Kristus membawa kita untuk mendekat kepada Tuhan. Dan biarlah apa yang kita terima dari Tuhan ini membuat kita tak hentinya memuji Tuhan. Dan kita mau memberikan yang terbaik melalui persembahan pagi hari ini. Dan mari kita pujikan, tak hentinya ku puji Dia. Ada hidup dalam hatiku, bisikan manis Tuhan. Jangan takut ku besertamu, Tuhan jaga hidupmu. Yesus, 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 nama terindah, menghibur hatiku, tak henti ku puji Dia. Berkat anugerahnya melimpah, ku tenang dalamnya, ku melihat senyum wajahnya, tak henti ku puji Dia. Yesus, 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 nama terindah, menghibur hatiku, tak henti ku puji Dia. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan nyanyikan bait yang ketiga. Katakan, tak lama lagi Ia akan datang. Lama lagi akan datang, akan ku menyambutnya, dan bukan dijemput ke surga, berkata bersamanya. Yesus, 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 nama terindah, menghibur hatiku, tak henti ku puji Dia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Engkau memberikan penebusan bagi kami, keselamatan bagi kami, dan melalui Yesus Kristus kami diperdamaikan dengan Allah yang Maha Kudus. Kami bersyukur untuk itu, terima kasih. Dan juga terlebih kami bersyukur hari ini kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kami.
Kiranya Tuhan menolong kami untuk semakin mengingat kebaikan demi kebaikan Tuhan dengan berkat yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, Tuhan berikan hikmat kepada anak-anak-Mu yang akan mengelola keuangan gereja ini. Tuhan berkati dengan takut dan hormat kepada Tuhan. Terima kasih, ini doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali dan kita akan mendengarkan berita pengembalaan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, terima kasih untuk Guru Injil Cumingkang yang sudah menyampaikan firman Tuhan, penterjemah Bapak Hendra dan juga untuk setiap pelayan Tuhan pada pagi hari ini. Untuk Entian Sepan juga, terima kasih. Kami juga ingin menyambut kehadiran Bapak Ibu yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini. Apakah ada di antara saudara yang baru pertama kali datang? Puji Tuhan. Silakan acungkan tangan satu. Sebelah kiri saya apakah ada yang baru pertama kali datang? Oke, baik. Ya, jikalau saudari belum memiliki tempat ibadah yang tetap, untuk minggu berikutnya kami undang untuk bisa bergabung bersama di dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Baik saudara, kita akan mendengarkan warta dalam bentuk rekaman berikut ini. Kebaktian doa diadakan pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 jam 7 malam dengan tema Sekularisme dengan pembicara Guru Injil Tanili. Kebaktian dilakukan secara hybrid. Kami mengundang jemaat untuk dapat menghadirinya. Ulang tahun Komisi Kaleb yang ke-13 akan diadakan pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 jam 10 pagi di Ruang Persekutuan 2 Lantai 2 dengan pembicara Guru Injil Philip dengan tema We Are What We Sing. Kami mengundang jemaat yang berusia 55 tahun ke atas untuk hadir atau dapat mengikutinya melalui Zoom meeting. Gerakan membaca Alkitab Gema GKI bulan September sampai Oktober 2023 telah tersedia di pintu masuk ruang ibadah utama lantai 4 dan lantai mezanin atau dapat mengunduh versi elektronik PDF melalui WA channel GKY KBR dan aplikasi GKY KBR. Gerakan Baca Alkitab GBA 100 Hari Tahap Kedua Putaran ke-10 tanggal 28 Agustus sampai 5 Desember 2023 telah tersedia versi elektronik dalam bentuk PDF. Jemaat dapat mengunduhnya melalui WA channel GKY KBR dan aplikasi GKY KBR. Mari saudara, saya undang bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian Bapa Kau Setia. Bapa di surga, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami boleh beribadah, boleh ikut perjamuan kudus. Semua adalah karena anugerah Tuhan.
Tuhan masih memberikan kesehatan kepada setiap kami. Kami teringat Tuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini, khususnya di kota Jakarta ini, banyak yang mengalami sakit saluran pernafasan. Tuhan tolonglah untuk tingkat polusi yang ada di Jakarta ini, supaya dapat diatasi dengan baik, sehingga sungguh udara yang segar boleh kami hirup kembali. Kami juga berdoa Tuhan untuk pencalonan presiden dan wakil presiden dalam masa-masa dekat ini, supaya sungguh Tuhan, orang yang dicalonkan adalah orang-orang yang Tuhan pilih, ya orang yang Tuhan berkenan untuk memimpin bangsa negara kami yang jumlahnya begitu banyak, sekitar 260 juta. Tuhan tolonglah supaya penduduk yang banyak ini, Tuhan belas kasihan-Mu Tuhan nyatakan. Negara kami yang masih banyak pergumulan, baik itu masalah kemiskinan, masalah pekerjaan, dan masalah-masalah yang lain. Tuhan tolonglah melalui pemerintahan yang saat ini maupun yang akan datang, boleh mengatasi semua pergumulan di dalam negara kami ini. Kami rindu Tuhan, masa tenang juga boleh tetap terjadi di dalam kampanye-kampanye yang akan dilakukan, supaya tidak ada gejolak apapun, tidak ada kerusuhan apapun. Kami rindu Tuhan, negara kami menjadi negara yang aman, negara kami pula menjadi negara yang maju. Kami berdoa Tuhan, supaya aparat keamanan sungguh-sungguh menjaga ketertiban akan masa-masa menjelang pemilu ini. Tuhan berkati negara kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami serahkan untuk jemaat kami yang dalam keadaan sakit, yang dalam keadaan tidak bisa beribadah secara onsite. Tuhan tolonglah, berikan kepada mereka penghiburan, kekuatan, dan bahkan kesembuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doksologi. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dan anugerah dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus memberkatimu dengan kasih karunia demi kasih karunia-Nya yang melimpah, serta memberikan kepadamu kekuatan, penghiburan, pertolongan pada waktunya, dan memberikan kepadamu damai sejahtera, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, doa teduh.